الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di bulan yang mulia, di bulan Rajab, ya, dan seterusnya mendatang bulan Syaban dan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesihatan, taufik, agar kita dapat manfaatkan kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan yang dilakukan di hari-hari yang barakah ini, insya-Allah. Pada malam ini kita masuk kepada fasal arkanul kufri, ataupun lebih tepatnya elemen kekufuran, ya, anasir-anasir yang membawa kepada keingkaran terhadap titah perintah Allah Subhanahu wa taala, sama ada, ya, perintah Allah itu berbentuk larangan ataupun berbentuk suruhan. Arkanul kufri arba'atun al-kibru wal-hasadu wal-ghadabu wasyahwah. Katanya elemen kekufuran itu 4. Pertamanya sombong, ya. Al-kibru ni sombong, takbur, rasa diri itu sempurna, ya, lebih baik daripada orang lain, ya. Wal hasadu, dengki. Yang keduanya dengki, ya. Juga boleh membawa kepada melanggar perintah Allah, kufur terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Ini dalam diri manusia. Dan yang ketiganya al-ghadab, iaitu sifat marah, ya, marah, yang tidak dikawal ataupun tidak kena pada tempatnya. Dan yang keempatnya syahwah. Jadi walaupun di sana terdapat banyak dosa-dosa besar, ya, banyak lagi dosa-dosa kecil, tapi puncanya 4 ni. Dia akan boleh dikembalikan kepada 4 punca, 4 sebab. Pertamanya sombong, takbur. Yang keduanya dengki, hasad. Dan yang ketiganya sifat marah. Dan yang kelima, yang keempatnya adalah syahwah, keinginan, kecenderungan memenuhi kehendak nafsu, gitu, ya. Kenapa dikatakan itu punca kepada kekufuran, keingkaran? Kata Ibnul Qayyim, fal kibru yamna'uhu al-inqiyad. Orang sifat takbur itu menghalangnya daripada tunduk dan patuh. Ya, sifat takbur menghalang orang itu daripada tunduk dan patuh. Itu dia. Ya. Macam iblis, ya, tak mau taat dia kerana ada sifat aba wastakbar. Dia enggan, ya, dan dia takbur. Jadi, ya, takbur ni boleh menghalang, ya, daripada tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata lain, kalau rasa berat nak patuh perintah Allah tu, tengok dalam hati tu, dia ada elemen sombong tu ada, ya. Walaupun kita rasa aku ni tak takbur, tapi bila tak nak patuh tu takbur lah tu, ya. Bila tak nak buat apa Allah suruh,
Maknanya takbur lah tu. Walaupun hati rasa aku tak takbur. Itu tafsiran kita. Ya. Itu tafsiran kita yang kita rasa. Kita rasa kita tak takbur. Tapi bagi Allah, bila dia suruh kamu tak buat, maknanya kamu itu tak taat. Kamu itu sombong. Kamu rasa kamu lebih besar daripada yang memerintah. Kamu boleh buat apa kamu suka. Itu yang tersembunyi itu. Takbur yang tersembunyi. Hakikatnya kat situ ada unsur takbur. Sebab itu payah nak taat, payah nak patuh tu. Ya. Walaupun dia berpakaian koyak rabak, walaupun dia miskin, tapi tak ada sembahyang. Hanya kata dia tu tawaduk, ya, miskin, zuhud, tak takbur dah tu, besar kepala lah tu. Walaupun nampak zahirnya macam dia itu orang yang tidaklah mempunyai rumah yang besar, kereta yang mewah tu. Ya. Bukan itu neraca tawaduk dan takbur. Neraca tawaduk ialah patuh kepada Allah bila disuruh, aku ni hamba. Allah kata buat, ialah wahai Tuhan, aku buat, itu perintah engkau. Engkau maha berkuasa. Aku ni siapa? Walaupun dia mempunyai kedudukan dan sebagainya, tapi kalau dia taat, dia itulah orang yang tidak ada takbur dalam diri dia. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak taat dan patuh, walaupun zahirnya nampak orang itu, ya, seorang yang kekurangan dari segi material, tapi itulah takbur dalam diri dia masih ada. Sebab itu dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebab itu bila kita menilai perkara-perkara yang sebegini, kita gunakan neraca Quran dan hadis. Kita gunakan neraca para ulama, bukan pakai neraca nafsu kita ataupun yang kita rasa, kan? Gitu. Jadi sekiranya, ya, kita merasa terhalang untuk patuh, kita kena tengok balik bagaimana kita dengan Allah Ta'ala. Adakah aku ni mengiktiraf bahawa aku ni hamba yang tidak ada pilihan melainkan mematuhi pilihan Allah Ta'ala, ataupun kita rasa sebaliknya. Wal hasadu yamna'uhu qabulun nasihah. Ya. Dan hasad pula menghalangnya daripada menerima nasihat. Ya. Menerima nasihat itu menjadi payah bagi orang yang ada sifat dengki, ya, iri hati, cemburu, ya. Biasanya yang menasihat itu orang yang lebih berilmu, tapi bila dia ada dengki, walaupun benar, maka tidak diterimanya nasihat tersebut. Jadi berapa banyak, ya, nasihat yang disampaikan, ya, kepada manusia, tetapi berapa ramai yang menolak dan tidak menerima nasihat itu, ya, kerana apa? Di dalam dirinya ada sifat bersangka buruk kepada orang yang memberi nasihat itu, ya. Ataupun sebab yang keempat, iaitu syahwah. Wal ghadabu yamna'uhu al-adlah. Sifat marah pula menghalangnya daripada berlaku adil. Ya, sifat marah itu kalau dia tak jaga, boleh menghalangnya daripada berlaku adil, iaitu saksama. Sebab itu ada kata-kata mengatakan bahawa, ya, kalau marah itu berpada-pada, ya, takut terlebih dan akhirnya menzalimi orang lain. Ya. Begitu juga, ya, janganlah redha tu sampai tak nampak keburukan orang lain. Kadang marah itu menyebabkan tak nampak, yang dinampak hanyalah keaiban orang. Kalau redha, yang nampak baik belaka, walaupun di sana ada keaiban. Apa kata syair? Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatan, wa ainur ridha min kulli aibin wa ainur ridha min kulli aibin kalilatan, wa ainul ghadab yuzhirul masawiyah. Itu kata-kata syair. Penglihatan yang redha itu
menampakkan segalanya buruk belaka. Apa ni, semuanya baik belaka. Kalau dah redha tu semuanya elok belaka. Tapi kalau dah marah semuanya tak elok belaka. Itu ya. Jadi adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita bila mengaji perkara yang berkaitan dengan akhlak ini, kalau Imam Ghazali dia selalu meletakkan tengah-tengah itu, ya. Marah ni kalau terlebih dia boleh menzalimi orang lain. Tapi kalau marah ni tak ada pula, dia jadi dayus. Dia yang baiknya tengah-tengah. Itu marah kena pada tempatnya, pada qadarnya dan pada masanya. Itu barulah dia menjadi suatu yang terpuji. Seperti marah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah kerana, macam Nabi sendiri ada sifat marahnya, ya. Tapi marah yang apabila perintah Allah dicabuli. Wasyahwah tabda'uhu at-tafarruq lil ibadah. Syahwat pula kalau diikuti akan menghalang seorang hamba itu daripada memperbanyakkan masa untuk beribadah. Walaupun perkara itu harus, syaitan akan menggunakan dorongan syahwat itu supaya menghabiskan masa dengan perkara yang lara ataupun tidak berfaedah. Sebab itu yang dikatakan sifat wara' itu, sifat wara' itu ialah meninggalkan perkara yang harus juga, ataupun berlebih-lebihan daripada perkara yang harus. Macam tidur tu harus, dia tidur lebih-lebih tu kira tak wara' lah. Cakap tu harus, tapi kalau bercakap banyak tu kurang wara'. Asyik bercakap aja. Banyak salah, orang yang banyak silapnya. Begitulah seterusnya, ya. Salah satu cara syaitan menyesatkan manusia, ya, dengan langkah-langkahnya. Pertama sudah tentulah mengajak manusia itu syirik. Kalau tak berjaya, dia ajak manusia itu buat bid'ah. Kalau tak berjaya, ajak buat dosa besar. Tak berjaya yang itu, ajak buat dosa kecil. Tak berjaya buat dosa kecil, buat benda makruh. Tak berjaya buat yang makruh, disuruh berlebih-lebih dalam perkara yang harus. Makan berlebih-lebih, tidur berlebih-lebih. Jadi tak cukuplah masa untuk beribadah. Kurang masa untuk beribadat. Jadi kalau kita berjaya, ya, menundukkan hati kita dengan sifat tawaduk dan menghilangkan sifat takbur, maka mudahlah bagi kita untuk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita perlu usahakan iaitu sentiasa mewujudkan dalam hati kita satu perasaan kita itu hanyalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hamba kepada nafsu, syaitan dan syahwah, tapi hanyalah hamba Allah Ta'ala. Allah itulah Tuhan yang maha agung, yang maha perkasa, yang baginya segala sifat kesempurnaan, yang tidak ada, ya, sesiapa pun yang setarafnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi bila sampai kita rasakan kita ini hamba, dia hanyalah Tuhan kita yang sebenar-benarnya, mana kita ni tidak ada pilihan melainkan tunduk dan patuh kepada dia, barulah kita akan mudah untuk taat kepadanya. Jiwa hamba, bukan jiwa hamba kepada makhluk. Jiwa hamba kepada Allah tu adalah jiwa yang merdeka. Ya, kalau jiwa tu hamba kepada bukan Allah, maknanya dia dijajah, dia dikuasai oleh hawa nafsu. Jiwa merdeka adalah jiwa yang hanya patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana mengiktiraf kekurangan dan kelemahan kita. Jadi semakin kita tawaduk, semakin kita merendah diri kepada Allah, semakin mudah untuk kita taat kepada perintah dia. Dan semakin Allah sayang, semakin dekat dengan dia. Sebab itulah daripada berdiri, rokok, dia rokok, sujud. Ketika sujud tu, itulah keadaan
manifestasi tawaduk kita kepada Allah Ta'ala. Benar dahi yang mulia kita letakkan di lantai, orang lalu lalang, pijak dan sebagainya. Dan dalam hadis mengatakan keadaan yang paling hampir seorang hamba dengan Tuhan dia ialah dalam keadaan dia sujud. Dalam keadaan sujud dia rasa lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Maknanya lagi dia rendahkan diri dia, lagilah dia rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagilah Allah suka. Lagi dia takbur, lagilah dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dibenci. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah antara zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim itu mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Tidak ada daya meninggalkan dosa, ya, dan tidak ada upaya untuk melakukan taat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seseorang hamba yang taat sebenarnya itu merasakan bahawa, ya, ini dipanggil kalau dalam Minhajul Abidin dipanggil aqabatul hamdi wasyukri. Dia ada halangan menjadi hamba Allah yang memuji dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebab bila seorang tu berilmu, dia bertaubat, dia beramal ibadah, akhirnya dia akan sampai satu tahap, ya, satu tahap aqabatul qawadih, halangan yang boleh merosakkan amal-amal tadi, iaitu datang dalam dirinya ujub, riak dan sebagainya. Maka dia perlu atasi itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya ketaatan yang dibuat sekian lama, ilmu yang dimiliki itu adalah kurniaan Allah Ta'ala juga, bukan dengan sebab usaha dia sendiri, bukanlah dengan sebab keazaman dan istiqamah dia, tak ada. Maknanya semua diserahkan apa yang dia dapat, ketaatan dia, maqam dan kedudukan di sisi Allah Ta'ala itu terhasil hanyalah kurniaan Allah Ta'ala juga. Barulah dengan itu dia selamat sampai hari dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada dalam dirinya ananiah, rasa bahawa akulah itu, akulah ini. Tidak ada perasaan yang demikian. Bahkan segala-galanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau berjaya kita hilangkan sifat takbur, maka mudahlah bagi kita untuk patuh, kata Ibnul Qayyim. Bahasa sebaliknya, maknanya kalau berat nak patuh, maknanya ada lagi lah penyakit tu, ya. Bukan takbur dengan orang, takbur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takbur dalam kita bercakap di sini dalam konteks hubungan dengan Allah. Dengan manusia itu, ya, dalam tajuk yang lain. Tapi dia bercakap di sini kekufuran itu bertitik tolak apabila seorang itu takbur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa idzan hadama ruknul hasadi sahula alaihi qabulun nushi wa badlihi. Apabila hilang di dalam hati itu rasa hasad, rasa dengki, ya, maka mudahlah baginya menerima nasihat, ya, menerima nasihat. Katakan ada orang yang bersaing dengan kita, menasihat kita, susah nak terima tu. Dia bersaing tu selalu macam tu, ya. Kalau nelayan dengan nelayan, ya. Kalau tok guru dengan tok guru, itu, ya. Orang berilmu dengan orang berilmu. Dia tu berhasad ni tu biasa dia punya geng dia tu, ya. Driver taksi dengan driver taksi, dengkinya tu dia punya, ya. Dia jarang nelayan dengan tok guru berdengki, tak ada. Tok guru berdengki tak jadinya tu, ya. Orang berilmu dengan orang berilmu dengkinya, ya. Profesor dengan profesor, orang politik dengan orang politik. Dia ada kena-kena gitu. Hati jaga baik. Ahli ibadat dengan ahli ibadat, ya. Tengok orang tu lebih ibadat, dia pun dengki kat ibadat. Sak gaya dia tu, ya. Jadi kalau dia tu seorang berilmu, dinasihat oleh orang berilmu lain, ada aja salah nak dicarinya. Betul kata tuan tu, tapi cara nasihat tu tak betul. Ada aja. Nak dicari juga, ya, kelemahan orang memberi nasihat. Jadi susah nak menerima, ya, kalau ada hasad. Jadi sebenarnya kita ni bila orang nasihat,
syukur kepada Allah Ta'ala. Kerana orang tadi menunjukkan keaiban kita, menunjukkan perkara yang boleh membinasakan kita. Kalau tak diberi nasihat, mungkin binasa kita. Salah kita lamanya mungkin tersilap. Gitu. Imam Ghazali memberi contoh, kita ni manalah nampak kat belakang ni, kalau ada binatang berbisa, dekat atas bahu ni ada tebuan ke kat belakang, tak nampak. Tiba-tiba ada orang nampak, itu bisa tu, tebuan kat belakang tu, ya, kita pun tepis kan, hilang dia. Kita ucap terima kasih tak kepada orang yang menunjukkan benda yang membahayakan kita tu? Saya kata terima kasih banyak. Itu nak menyelamatkan kita daripada bengkak, ya. Ini nasihat ni nak menyelamatkan kita daripada azab api neraka yang lama. Patut lagi lebihlah terima kasih kepada orang yang nasihat kita. Sebab dia bukan buang bengkak tu. Lebih daripada tu lagi. Seksa kubur dia selamatkannya. Azab mahsyarnya neraka. Patut lebih kita berterima kasih kepada orang-orang yang menasihatkan kita. Tapi perkara itu boleh terhalang sekiranya ada rasanya hasad dan juga dengki. Demikianlah yang berlaku pada bapa saudara Nabi, pembesar-pembesar Quraisy Mekah, orang munafik di Madinah seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada je menyakitkan Nabi SAW kerana dianggap Nabi itu mengambil tempat kepimpinan orang Arab ataupun kepimpinan di Madinah, ya. Maka sentiasa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mendengar nasihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka berada bersama Nabi di Madinah, kadang-kadang sembahyang pun lebih kerap bersama Nabi berbanding orang lain yang duduk jauh daripada Madinah. Itu dia. Ya. Mungkin ada kita terfikir, ya, kalau Allah hidupkan aku zaman Nabi kan bagus, duduk Madinah. Hati-hati, kat Madinah tu orang munafik pun ada. Belum tentu. Kalau aku dah hidup kat Mekah, geng Abu Jahal pun duduk kat Mekah juga. Jadi hidup dengan Nabi itu, orang munafik tu bersama Nabi, ada yang sembahyang bersama Nabi, tapi dia tak nak berubah. Dalam diri ni ada hasad. Manalah nak boleh terima nasihat itu? Kenapa? Ya, menghalang daripada nasihat. Wa idzan hadama ruknul ghadabi sahula alaihi al-adl wa tawadu'. Kalau dalam dirinya hilang sifat marah, maka ya mudahlah bagi dia bersifat adil dan juga tawaduk, merendah diri. Jadi ini semua kunci-kunci lah, ya, kunci-kunci kepada terhilangnya dosa-dosa, ya. Jadi kalau kita ada sifat tawaduk, banyak dosa yang berkaitan yang ada dalam diri orang yang takbur boleh kita hindari, ya. Kalau kita orang yang, ya, dapat mengawal marah, banyak keadilan yang boleh kita capai. Biasanya kalau ada marah, hilanglah dia punya sifat berlaku adil ataupun meletak sesuatu pada tempatnya yang betul. Dan yang keempat ni juga penting, ya, iaitu sebab-sebab kekufuran itu syahwah, ya. Dan syahwah tadi ini menghalang kita daripada buat ibadat, ya, menghalang kita daripada memberikan masa yang sepatutnya untuk beribadah. Jadi kalau kita dapat mengawal dan juga, ya, melemahkan syahwah, maka bermudahlah kita untuk bersifat sabar, al-afaf, makna menjaga kehormatan diri, dan mudahlah kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnul Qayyim, ya, meruntuhkan bukit, ya, daripada tempatnya lebih mudah daripada kita nak meruntuhkan 4 perkara tersebut. Maknanya 4 perkara ni sebenarnya tak mudah, ya, untuk kita tundukkan, untuk kita hancurkan, berbanding kita nak meruntuhkan bukit. Ya. Allahu Akbar.
Apatah lagi kalaulah sifat-sifat ini telah berada di dalam diri kita itu, ya, rasikhah maknanya dalam, ya, dalam hati itu, kata orang dah jadi darah daging. Sifat takbur, sifat hasad, mengikut syahwah, dan juga, ya, sifat marah yang tak terkawal. Kerana selagi ada sifat-sifat ini, maka, ya, tidak boleh kita 100% sebaik-baik dapat menyucikan jiwa kita ini, ya. Maknanya amal kita nak menyucikan jiwa itu, ya, tidak akan lurus, tidak akan tercapainya selagi, ya, perkara itu ada. Jadi apabila seseorang tadi itu berusaha untuk beramal, ya, bila kita usaha nak beramal, mendekatkan diri kepada Allah, hati-hati. 4 perkara ni akan datang merosakkan amal kita balik semula. Balik kosong, balik mula, start balik. Dah elok-elok dia datang balik merosakkan amalan-amalan kita. Bahkan wa kullu afatin mutawallidah minha, bahkan seluruh, ya, boleh kita anggap keburukan dan kejahatan itu berpunca daripada perkara ini. Itu dia. Dan kadang-kadang apabila dia itu, ya, berada di dalam hati kita dengan, begitu teguh dalam hati, maka sifat-sifat ini akan memperlihatkan, ya, kebatilan itu seperti kebenaran, kebenaran itu seperti kebatilan. Allahu Akbar. Dia jadi ghurur, jadi terpedaya. Na'udzubillahi min zalim. Ya Allah, benda ni tuan-tuan, kadang-kadang dalam bentuk ibadat, ya. Dalam bentuk ibadat tu boleh syahwat. Syahwat ni maknanya keinginan tu. Maksud saya ialah dalam bentuk ibadat tu dia boleh datang riak. Riak tu keinginan dipuji lah, keinginan orang sanjung. Tu ada elemen tu dia. Maknanya ketika dia riak itu, amal tadi itu bagi Allah bukan ibadat dah, maksiat. Tapi dia rasa ibadat lagi. Dia masih rasa apa yang dia buat tu ibadat. Ketika dia bersedekah, dalam hatinya itu riak, nak menunjuk-nunjuk ataupun nak orang puji. Contohnya, dia masih merasakan apa yang dibuat itu ibadat, bersedekah. Tetapi dia tidak sedar bahawa apa yang sedang dia lakukan itu ialah maksiat. Benda ni lah. Sebab tadi itu syahwat, keinginan, ya. Kalau orang muda-muda mungkinlah syahwat nafsu. Tapi kalau orang dah berumur, dia syahwat dia lain. Nak harta. Kalau berjalan tu nak orang berkuak, dia berkuak gitu. Tapi syahwat tu nak, yang itu nak. Bukan syahwat perempuan seksual, bukan, syahwat lain. Masyhur, pangkat, kedudukan. Kalau ceramah macam ni 2-3 orang datang, bulan depan tak datang lah. Tak hormat tok guru tu. Contohnya itu benda-benda macam itulah. Dia syahwah tu boleh dia datang dalam bentuk, dia tak dia ingat dia, kita rasa betul lah tu, kan? Tapi sebalik tu halus lah, nanti yang kata halus, na'udzubillah min zalik, merosakkan amal. Jaga baik-baik itu. Dalam bentuk sedekah, dalam bentuk nasihat. Pagi tadi imam baca panjang, sedap betul baca imam subuh tadi. Pagi itulah dia datang subuh, hari lain dia tak datang. Hari dia datang tu, dia sembahyang subuh, dia cerita kau di imam baca sedap. Dalam jauh di belakang tu nak cerita aku sembahyang subuh berjemaah hari ni tahu. Tapi itu tak keluar. Syahwah tu datang dalam bentuk yang itulah. Dia rasa dia masih beribadat, dia rasa apa yang dia buat tu betul, kan? Dia tak salah pun rasanya bercerita tu. Sebenarnya benda tu zahirnya serah pada Allah. Zahirnya kita hukum di dunia aja. Di akhirat Allah yang tahu, kan, yang sebenarnya.
Kita pula tak bolehlah menyangka dia pula dia ni bercakap macam tu, dia tak boleh. Kita mesti sangka baik, mudah-mudahan Allah terima amal dia dan sebagainya. Itu masalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kata dia, kadang-kadang sampai tahap macam itulah, ya. Bila adanya syahwah dan seumpama itu, maka dia menampak kebenaran itu, ya, kadang-kadang boleh jadi batil. Macam saya sebut tadilah, ya. Kena orang yang menegur dia tadi tu betul, ikhlas menasihatkan dia kebenaran. Tapi kerana dalam dirinya ada penyakit hasad, dengki dan sebagainya, dia tak terima, ya. Katakan orang tak kenal datang, tukang gunting ke datang, ustaz, tadi ustaz masa jadi imam tu, makhraj ustaz tentang maghdub tu tak berapa betul. Contoh, memang saya pernah kena tegur. Cerita betul, orang biasa tegur, katakan. Ada sekali tu muallaf yang tegur saya. Kalau saya sebut nama semua orang kenal, tapi muallaf tegur saya. Terimalah. Tapi kalau kita cakap macam ni, awak dulu belajar mana? Itu. Terima kasihlah tak menegur, tapi awak belajar guru siapa? Itu mana adalah elemen susah nak terima apa? Maknanya betul yang cakap tu, tapi awak jangan ajar saya lah, awak punya guru pun tahap mana katanya, seolah-olah begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi benda-benda halus ni, dia tuan-tuan orang berilmu ni, cara syaitan masuk pun cara lain, dia punya seni dia tu. Orang jahil cara lain, orang kaya cara lain, orang berpangkat cara lain, orang yang kacak handsome cara lain. Masing-masing dia punya kelemahan masing-masing tu yang dia masuk. Jadi bila seseorang hamba tadi itu berusaha untuk memperbaiki dirinya, perkara-perkara yang empat ni akan mula merosakkan amalnya itu, sehingga kan dia kadang-kadang melihat yang makruf itu mungkar, dan mungkar itu dalam bentuk yang makruf. Boleh tak Ustaz saya sedekah, waktu yang sama saya nak pangkat juga? Ada soalan-soalan macam tu kadang-kadang. Boleh tak kita itu ya, kita buat satu projek, tapi waktu yang sama kita minta tolong jin, boleh tak? Dia campur-campur tu dia. Dan saya buat ni ada benda elemen maksiat sikit, nak kumpul duit banyak ni, tapi kena buatlah menari-nari sikit Ustaz. Kata barulah meja nak jual tu laku, kan, table tu jamuan malam tu laku, tapi untuk rumah anak yatim ni dicampurkan maksiat dengan amal ibadah, campur-campur. Dia rasa okey ni. Ini loteri ni kebajikan masyarakat ni. Zaman dulu ada loteri kebajikan masyarakat. Kalau saya beri jam, saya tulis nama saya besar-besar, boleh tak Ustaz? Tulis nama saya besar. Tak berapa bagus tu, nanti datang riak. Tak apa, ni sebab nak ngelak cukai ni Ustaz, kena tulis. Ada je. Buatlah ikut suka kamu lah. Terpulang dalam hati tu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia ada je menampakkan kadang-kadang halusnya syaitan tadi itu merosakkan amal manusia. Jadi dengan perkara-perkara yang sebegitu, amal tadi bukan mendekatkannya kepada akhirat, tetapi mendekatkannya ke dunia, lebih begitu. Dan sekiranya kamu melihat kekufuran umat-umat yang terdahulu dan banyaknya bangsa-bangsa, ianya berpunca daripada perkara inilah, titik tolaknya, sehingga mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besarnya dosa umat itu
bergantung sejauh mana besarnya punca tadi. Maknanya dosa tu lagi besar dosa, kalau lagi besar takburnya, lagi besarlah, lagi beranilah dia buat dosa yang lebih besar, lagi terang-teranglah besar. Lagi kuat marahnya itu, lagi tak adil lah dia. Lagi kuat syahwah dia, lagi jauhlah dia daripada sembahyang, puasa, zakat, haji ni. Usahakan sembahyang 5 waktu, Jumaat pun tak ada, hari raya pun tak ada. Itu kalau ada syahwah dia lebih. Jadi ya, satu itu punca dia. Yang kedua, saiz pelanggaran hukum itu bergantung kepada saiz puncanya tadi itu. Ya, besar dia punya takbur, lagi besarlah tidak patuhnya kepada Allah Ta'ala. Lagi besar hasadnya, lagi payah nak menerima nasihat. Lagi kuat syahwahnya, lagi tak ada masa untuk beribadat. Sibuk nak memenuhi kehendak nafsu dan syahwah tadi. Dan umat-umat yang terdahulu, ya, dan sepanjang zaman kita akan perhatikan, itulah dia, ya, perkaranya. Sampai zaman sekarang pun banyak, ya, peperangan, pembunuhan, ya, mempertahankan takhta dan kedudukan. Takbur sanggup bunuh rakyat sendiri ratus-ratus ribu pun tak apa, ya, kerana dunia tadi itu. Itu besarnya takbur, besarnya dengkinya, besarnya hasadnya, besarnya keinginan nafsunya. Jadi besarlah jenayah yang dibuat, besarlah dosa yang dilakukan. Jadi sesiapa yang membuka bagi dirinya pintu-pintu elemen-elemen kekufuran ini, maka dia sebenarnya membuka pintu keburukan sepenuhnya, sama ada cepat ataupun lambat. Maknanya satu, cepat ataupun lambat itu masa aja yang menunggunya. Tetapi bila dia, ya, membuka pintu-pintu ini, pintu takbur dia buka, pintu syahwah dia buka, pintu hasad dia buka, pintu marah tu dia buka, tak dikawal, maka lambat laun perkara ini pasti menjerumuskan dia ke dalam berbagai-bagai bentuk kejahatan, berbagai-bagai bentuk maksiat. Dan barang siapa yang menutup, ya, bagi dirinya pintu-pintu ini, maknanya dia menutup pintu-pintu kejahatan. Kerana perkara tadi ini, ya, boleh menghalang untuk patuh dan ikhlas kepada Allah, ya, boleh menghalang daripada bertaubat dan kembali dan menerima kebenaran dan nasihat serta tawaduk, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada makhluknya, ya. Nasihat orang-orang Islam terhadap dirinya. Jadi nak cerita di sini bahawa payahlah nak dapat ikhlas, payahlah nak jadi taat, payahlah nak bertaubat, payahlah untuk kembali kepada Allah, payah menerima kebenaran dan nasihat saudara-saudara se-Islam dan juga tawaduk kepada Allah, sekiranya unsur-unsur yang 4 tadi ini ada di dalam diri. Kemudian Ibnul Qayyim pergi lebih jauh lagi. Mungkin orang bertanya, kalau begitu, memanglah kita tahu dah 4 ni. 4 ni punca kekufuran ataupun melanggar perintah Allah. Dan 4 ni, ya, lagi besarlah pelanggaran. Cuma nak ditanya puncanya apa? Ya, 4 ni datang dari mana? Ya, kena tahu juga apa dia punya penyebab datangnya 4 elemen kekufuran ini, pelanggaran ini. Ini yang kita nak tahu. Pertama sekali kata dia, ya, berpunca daripada kejahilannya terhadap dirinya sendiri. Punca takbur tadi kepada Allah, kita bercakap sekarang ni takbur kepada Allah ni. Ya, takbur dengan manusia ni semua orang tahu.
Yang menyebab tak taat Allah ni, kita ni sombong dengan Allah Ta'ala. Itu kadang-kadang kita lupa. Bab tu kita tak perasan. Dia kata puncanya kita tak mengenal diri kita. Sebab tu ada kata-kata yang masyhur kan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kalau dia kenal diri, dia kenal Tuhan. Dia kenal diri, kenal Tuhan, dia akan tunduk dan patuh. Dia akan tunduk dan patuh, mesti punya. Tapi bila dia tak kenal diri dia, dia tak kenal Tuhan dia, jahil tu punca takbur tadi tu. Syaitan gitulah, takbur. Dia banyak beribadat apa semua. Sampai masa suruh sujud pada Adam. Dia kata, Adam daripada tanah, aku daripada api. Dia jahil bahawa Adam tu ada roh yang mulia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia melihat material. Rupanya apa ni, idea materialisme ni iblis mulakan dulu. Dia tidak melihat Adam dari aspek spiritual. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ya. Apabila kami sempurnakan ciptaan Adam tadi tu, kami tiupkan roh ciptaan kami. Roh itulah yang menjadikan Adam tu mulia. Yang daripada roh itulah datangnya ilmu dan segala-gala yang membezakan dengan makhluk lain. Roh manusia tu, human soul tu, ya, nafsul natiqah itu. Makhluk lain pun ada roh juga, tapi roh itu tak sama. Tak sama. Bahkan roh kita ni tuan-tuan, ya, dia macam fizikal kita juga. Ada orang kuat roh dia, ada orang lemah roh dia. Roh tu berbeza-beza. Betul, ada yang sensitif, ada yang kuat, ada yang macam fizikal kita. Ada yang kuat, ada yang lemah. Dengar ceramah mengantuk, ada yang dengar ceramah tak mengantuk. Gitu juga roh tu dia, ada yang mengantuk, ada roh yang tak mengantuk. Ruhani tu begitu juga, dia ada juga dia punya tu. Tapi wallahu alam lah, bercakap bab roh ni tak berani lebih-lebih sebab ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Roh sebenarnya tak tidur, roh sebenarnya tidak tidur. Ya, mana dia tidur? Ya. Yang tidur itu jasad, ya, tidur itu jasad kita, badan kita itu tidur. Baik tu bahasa tidur, dia mimpi, ke sana kemari dia pergi. Kita badan tidur, tapi roh tu ke sana kemari, jumpa atuk, jumpa nenek, jumpa guru, dah meninggal belaka, jumpa lagi tu. Mana dia pergi? Jadi puncanya kata dia kejahilan. Dia tak kenal Tuhan dia. Sekiranya dia mengenali Tuhannya itu dengan segala sifat kesempurnaan, ya, Al-Kamal, dan juga sifat Al-Jalal. Ini saya pernah sebut sebelum ni tu. Kamal, ya, dan Jalal, ya. Dia sebenarnya ada 4. Kamal, Jalal, Nawal dan Jamal. 4. Cantik, indah. Yang kedua, ya, kat sini Kamal, sempurna. Yang ketiga Jalal. Yang keempat Nawal. Kamal ni sempurna, Jamal cantik, indah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok benda yang cantik, rumah cantik, kereta cantik, manusia cantik, tunang cantik, itu tak payah diceramah. Hendaklah kita suka tunang kita tu. Ada orang ceramah macam tu. Tengok bunga cantik, sukakanlah bunga tu. Tak payah. Tak payah ceramah panjang-panjang. Tengok je cantiknya, terus hendak, terus suka. Berapa harga je ni? 3,000 barang ni, 3,000. Tapi cantik betul tak sangat lah ni. Gitu. Berapa duit ada? 1,500 je. Tak boleh lah. Habis bila nak beli ni, tunggu gaji sekali lagi esok beli. Maksud dia,
Kerana indah tadi itu, dia sanggup berkorban untuk cari duit lebih, nak miliki sesuatu yang indah. Dan juga boleh faham cerita tu, jamal. Maknanya jamal ni menyebabkan orang cinta tabi'i, dia bukan dibuat-buat. Tengok model baru keluar kereta, uish, cantik, bila lah aku nak dapat lah. Jadi dia lahir semula jadi. Dan memang itu pun, kalau kita nak beli barang, nak beli pakaian ke, cantik ni satu elemen yang menjadi punca untuk memilih. Kemudian cantik saja tak cukup, cantik tu pun dah sayang dah, tambah pula lagi dengan kamal, sempurna. Tablet baru keluar, cantik, kemudian macam-macam boleh guna, sempurna, tahan, waterproof, apa-apa lagi lah yang kita boleh andaikan lah, sempurna. Lagi kuat landak je tu, lagi kuat ndak dia bila ada sempurna. Sayang, benda ni kalau sempurna tuan-tuan mesti sayang punya. Tak percaya, tengok kat rumah kita tu, dalam gerobok kat dapur tu banyak pinggan mangkuk lama yang tak pakai tapi tak buang. Kenapa? Anak kata buang lah mak, bagikan orang. Jangan, elok lagi tu, elok lagi tu, boleh pakai lagi tu, sebab sempurna. Sempurna. Walaupun tak model baru, tak cantik sangat, tapi sayang, sebab elok. Kadang tengok isteri bukan main cantik orang pengantin tu, suaminya pula tak padan langsung. Hodohnya suami. Macam manalah boleh diterimanya sang suami yang begitu, kata kita. Tapi dia tengok kamal, kita tengok jamal. Tahu tak? Dia tengok sempurna. Isi hati kawan tu, lama berkawan, kenal lah. Bagi dia cantik nombor 2. Akhlak dia tu, warak dia tu, sifat dia tu, yang kamal tu yang jadi minat dia. Kalau ada dua-dua, lagi kuat, tahu tak? Jamal ada, kamal pun ada, lagi sayang. Tengok budak comelnya, kemudian akhlaknya mulia pula. Masuk surau, umur 5 tahun sembahyang sunat, baca doa. Tengok, kalau lah cucu aku macam ni, gitu. Suka tengok, walaupun tak kenal. Yang ketiga, jalal. Jalal tu hebat. Hebat. Sebab itu orang penyanyi yang masyhur, peninju yang masyhur, pemandu kereta yang masyhur, ulama yang masyhur, ya, wali Allah yang masyhur, semua cerita bab orang hebat, tahu tak? Orang hebat ni ada je peminat dia. Ya, Facebook dia tak cukup, dia kena pakai apa lah tu yang lebih ramai lagi tu. Tu. Sebab hebat. Ramai peminat, ramai orang yang suka, ramai orang sayang. Kalau ada elemen jalal, hebat, agung gitu. Tu dia. Dan yang keempatnya nawal. Nawal ni pun melahirkan sayang juga. Ya. Sayang. Ya. Contoh dekat nenek tua. Orang sayang, cucu sayang nenek. Walaupun nenek tu macam nenek kebayan sekalipun, ya, cucu sayang. Kenapa? Kerana dia tahu nenek ni lah yang melahirkan mak dia, ayah dia. Memberi. Ya. Kita kalau orang buat baik pada kita, tuan-tuan, dalam keadaan kita terdesak, susah, ada orang buat baik dengan kita, terhutang budi tak? Sayang tak ke orang tu? Sayang. Rasa hormat pun datang pada dia. Ni saya bagi contoh nak bagi mudah faham ni dulu, sebelum buat conclusion. Kena contoh dulu. 4 benda.
Jadi ya, Nawal ni kadang-kadang ada juga hadiah-hadiah sekolah rendah dulu simpan lagi dalam almari tu, ada tak? Dalam kita punya ada pen buruk lah, ada yang cikgu bagi tu, ada apa-apalah, gelas-gelas ke, buang aje lah. Jangan, ini ada sejarah je ni. Kadang kita tengok orang kekaya, kereta tahun 30-an pun ada simpan. Dokumentari. Tak dijualnya kereta tu. Walaupun kereta baru banyak, ada satu kereta tu tak jual. Ini kereta ayah kau dengan mak kau mula-mula jumpa ni. Inilah keretanya. Itu. Maksud saya ialah Nawal tu, dia beri makna kepada hidup. Sayang tu sebab bukan cantik, bukan sempurna, bukan hebat sangat, tetapi membawa makna, rasa, terhutang budi. Inilah benda yang contohnya lah Nawal. Sebab tu anak-anak sayang dengan mak ayah tu. Anak-anak sayang dengan ibu ayah tu sebab ada elemen ibu ayah tu berkorban untuk dia, beri dia, jaga dia, didik dia. Anak tadi tu automatik sayang. Walaupun mak dia mungkin tak cantik, walaupun mak dia mungkin tak belajar pendidikan tinggi, walaupun ibunya tak hebat mana, tapi sayang tu ada. Nangis dia kalau ibunya ditimpa musibah, sebab ibunya sekian lama banyak memberi kepada dia makna dalam hidup dia. Sayang kita pada cikgu, sampai sekarang tak rasa cikgu sekolah rendah tu, ada tak rasa sayang walaupun lama tak jumpa? Ada. Sebab dia memberi, tak dipaksa. Tak dipaksa yang itu, dia memang datang. Bayangkan tuan-tuan, ada satu pun dah sayang, ini ada empat-empat. Ada empat-empat. Memang kalau hilang, susah nak lupa tu. Teman hidup tu cantik, sempurna, lemah lembut, layanan bagus, hebat, kemudian banyak pula bau makna dalam hidup. Itu kalau meninggal, orang gila tu. Jenis tu. Kalau meninggal, tak nak cari ganti, tak adalah. Mak kau tu tak ada galang gantinya. Tu minggu pertama. Saya nak cerita, kalau ada empat-empat tu, ada empat-empat tuan-tuan, tak payah ceramah lah. Memang lahir semula jadi. Saya nak sebut benda ni sebab ada orang berkata, macam mana nak cintakan Allah Rasul lebih kepada kawan, anak, isteri, harta benda, macam mana? Cinta Allah Rasul ni bila ada maulud aja baru datang, kata dia. Bila ada ceramah aja baru. Dia dari luar ke dalam. Cintakan harta, anak, bini ni dari dalam keluar, Ustaz. Tengah semayang pun dia datang dari dalam keluar. Itu persoalan dia. Jadi ulama' menjawab, tidak. Dia kata sebenarnya mencintai Allah dan Rasul tu boleh melebihi kawan, saudara mara, ibu, ayah dan dunia semuanya. Boleh diatasi dengan syarat kamu kenal empat ni pada Allah dan Rasul. Kalau kamu kenal pada Allah tu Jamal, Kamal, Jalal dan Nawal, pasti kamu cinta dia lebih daripada yang lain. Kamu pasti patuh taat kepada dia. Kalau kamu kenal Jamal, Kamal, Nawal, benda tu ada pada Nabi, pasti kamu akan cinta Nabi SAW. Oleh kerana kamu tak kenal jamalnya sifat Allah itu, kamu tak kenal sempurnanya sifat Allah itu, kamu tak kenalnya hebatnya sifat Allah itu, kamu melupa tentang banyaknya anugerah dan nikmat Allah kepada kamu itu yang menyebabkan kamu takbur, tidak mengenali dia. Jadi tuan-tuan, sebab itu saya kadang-kadang sebut, ya, kita kena banyak berfikir, tengok alam, berfikir. Ya. Tahun ni, alhamdulillah lah, bulan ni tak ada catu air, betul tak? Tahun lepas ingat? Tahun lepas, bulan ni ingat tak? Kat belakang tu ada tangki air belakang. Tangki hitam.
Saya ingat tahun lepas. Bila Allah bagi nikmat hujan, lupa pula tahun lepas itu bercatu. Lupa kita nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa susahnya gitu. Begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Benda tu kita kena fikir. Bagaimana Allah menurunkan hujan, bagi nikmat pada kita. Doktor bagi ubat, Allah bagi sembuh. Mana mahal, ubat ke sembuh? Kadang yang bagi ubat tu kita tak lupa terima kasih. Yang bagi sembuh tu kita lupa. Yang bagi tilam katil kita terima kasih. Yang bagi lena kita tak terima kasih. Berapa banyak orang yang terbalik atas tilam yang empuk tu sampai subuh tak tidur, kena minum makan pil. Kita tak ada. Ada setengah orang tu dekat stesen bas tu aja. Lena dia. Lena dia. Kat masjid atas simen tu pun lena dia. Ini dalam aircon empuk tak boleh lena. Dia ingat lena tu dia cari. Lena tu hati tenang tu Allah bagi. Tidak baring dalam kepala tu migrain, dia berpusing, dah apa-apa fikir tentang dunia. Risau, hati tak tenang. Yang lagi special tengah ceramah lena lagi. Itu lagilah Allah bagi dia sakinah tu. Kata dalam majlis ilmu turun sakinah dan rahmah, dan betul lah tu. Mana ada dalam konsep orang tidur, tak ada. Dia tak tenang kat situ. Dalam ceramah dia. Kita berhenti dulu kat situ tuan-tuan. Tajuk ni interesting, ya. Main baru mengenal Allah. Maksud saya, kita kena buat, kita kena kaji, tengok National Geography, tengok dokumentari tentang binatang, tentang tumbuhan, tentang alam, tengok benda tu. Tengok benda tu sampai bulu roma kita tu naik, kagum dengan ciptaan Allah. Ilmu Allah, rahmat Allah itu. Itu dia. Kagum itu. Dia kena sampai kagum. Macam saya ada satu surah saya mengajar tafsir. Mengkaji Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, dia mencipta manusia, 'allamahul bayan, dia mengajar manusia bertutur. Simple aja ayat tu. Tapi kalau kita fikir bertutur ni, ya, bertutur ni menunjukkan manusia tu ada logik dalam akal dia. Ya. Walaupun dalam bahasa mana pun adanya past tense, present tense, future tense, kan? Itu ada dalam semua bahasa. Ada dalam semua bahasa. Adanya nouns, adanya verb, adanya fa'il, perbuatan, adanya nouns, isim. Hatta kalau orang tu tak boleh bercakap pun, kita guna bahasa isyarat pun dia boleh faham. Sebab language tu ada dalam, diprogramkan di dalam minda dia. Tu tak masuk lagi bercakap. Kita malam ni cakap Melayu ni. Cakap Banjar kan udah tengah-tengah. Saya bukanlah Banjar, tak kerti. Tapi tuan-tuan bayangkan, seluruh dunia daripada Adam AS, semuanya menyembah Allah dan berdoa kepada Allah. Semuanya dipahami oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutlah bahasa apa. Itu baru bahasa. Semuanya bercakap dengan lain-lain bahasa. Bagaimana? Tu mencipta berbagai-bagai bahasa tu. Itu sendiri tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru cakap bahasa tu. Nampak jalal dia, nampak hebat dia. Tu tak masuk lagi pendrive kan. Saya selalu cerita pendrive tu. Pendrive tu orang kata hebat. Ini yang main ustaz 30 gig ni, hebat ni. Yang saya punya ni tera gig, tera lagi boleh berapa ribu masuk. Saya kata yang itu tu, pendrive kamu tu yang boleh 150, 35 gig semua tu, dengan biji rambutan pun kalah kata. Budak mesti saya kalah. Kamu punya tu cucuk dekat CPU komputer, keluar gambar je. Biji rambutan cucuk ke tanah, keluar pokok. Mana hebat? Biji rambutan tu dalam tu ada rambutan manis, rambutan masam, rambutan kuning, merah, rendang tak rendang.
Cuba pecahkan biji tu, licin. Mana ada berserabut macam kamu punya pendrive tu? Licin. Boleh gigit lagi. Itu tak pergi lagi halus. Pergi pada biji sawi. Itu nanoteknologi tu. Lagi kecil. Data pokok sawi di dalam tu. Tanamkan dalam. Dan benda ni jutaan tahun lalu, ribuan tahun dulu dah ada, sebelum ada komputer lagi. Apatah lagi sel manusia, kan? Benih manusia tu lagi banyak data. Ini hidung atuk, ini telinga nenek, ini rambut onyang. Kalau semua tidur balik tengok, ada rupa onyang dia. Atuk saudara hidup, ada rupa maknya tu. Dia rupa neneknya gitu. Semua data disimpan tu dalam diri dia. Dalam sel yang tak nampak. Mana nak lawan dengan pendrive lah, apa-apa drive. Jauh. Kan bila sampai tahap tu kita berfikir, kan dia rasa kagum tu. Allah Ta'ala hebat. Jalal. Sempurna ilmu dia. Begitu. Dan banyak lagi lah tuan-tuan. Semua tu, semua makhluk Allah. Perhatikan satu-satu. Semua bidang yang kita terlibat, bidang-bidang dalam tu betul, sampai kita tercetus di hati kita. Wow, itu saya sebut dulu wow factor. Selagi tak wow tu iman tak naik. Dia kira sampai kagum. Quran sebut begini. Ini baru manusia tahu. Baru terasa Allah Akbar. Saya benda ni menjadi pengalaman nak kongsi sangat, sebab saya dulu mengajar sekolah rendah sampai sekolah menengah, tingkatan 5 pelajar-pelajar. Kemudian isu dalam masyarakat selalu budak sekolah agama lah, belajar lama, tapi apa kesannya kepada remaja dalam masyarakat, kan? Ya, belajar lama. Lepas tu saya tengok tukang sihir Firaun tu, dia belajar tak sampai pun 10 minit. Kuat pula iman dia, sanggup dibunuh oleh Firaun. Ya. Nabi Musa dicampak tongkat. Tukang sihir campak tali tongkat jadi ular palsu. Nabi Musa campak tongkat, ular sungguh makan. Tukang sihir tu tahu ini bukan main-main punya. Itu yang kata wow factor tu. Wah, hebat ni. Ini tak mungkin sihir ni. Ini mesti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkata, aku beriman dengan Musa dan Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Firaun kata, engkau ni mendahului, tak minta izin dengan aku dulu. Buatlah apa yang kamu suka. Ya, kamu hanya menghukum di dunia. Potong tangan, potong kaki ke? Kamu punya pasal, wahai Firaun, aku dah beriman. Kita bila baca ayat tu tertanya-tanya. Ini tak mengaji akidah lama ni. Ya. Bukan mengaji akidah lama-lama. Tengok ceramah, habis kitab Jawahar Tauhid ke? Risalah Tauhid ke? Tak ada. Tapi macam mana boleh kuat? Itu tadi. Dia nampak keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat Nabi pun begitu. Nampak mukjizat itu. Kagum tu menaikkan iman. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila kita berfikir tentang alam, matahari, bulan, bintang, kehidupan, makna-makna tu biar dia sampai tahap kita terasa jalalnya Allah. Terasa kamalnya sifat Allah. Terasa Allah Ta'ala tu banyaknya berbuat baik kepada kita. Kita yang sombong dengan Allah Ta'ala. Berkira sangat nak beribadah. Sedangkan Allah bagi rezeki tak berkira. Bagi kita nikmat, macam-macam nikmat. Ya. Banding dengan 10 minit sembahyang, itu pun berumur. Baca Quran 5 minit pun rasa macam-macam lah alasan kita. Sedangkan Allah Ta'ala beri kita. Ya. Di samping kita banyak melakukan salah pun, nikmat masih diberi. Betul tak? Nikmat masih diberi. Kalau nak kira layak, tak layak. Tapi nikmat terus diberi dan diberi. Allahu Akbar. Itu perasaan macam tu, baru mudah untuk kita inqiyad, kita rasa tawadhu, ya Allah. Macam dalam kitab yang lain, Ibnul Qayyim mengatakan bahawa bila kita kenal yang itu, kita tahu bahawa nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini bukanlah sebab kita layak dengan nikmat itu, tetapi kerana kurniaan Allah Ta'ala, pengasih, penyayang, pemurah, yang maha kaya itulah yang menyebabkan kita masih dapat, ya, nikmat-nikmat yang kita ada. Dan itu menyebabkan bila kita beribadah, kita rasa nak berterima kasih kepada Allah, kita rasa nak bersyukur kepada Allah, kita tidak rasa beban untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tahu apa yang dia beri kepada kita. Nawal tadi tu,
anugerah-anugerah tadi. Kena ingat benda tu memudahkan kita bersyukur dan beribadah. Wallahu alam. Dan lepas ni satu sifat lagi untuk melahirkan benda tu, mengenal kelemahan diri. Barulah hilang takbur tu. Tapi itu tak sempatlah malam ni. Kita cerita dulu yang 4 itu supaya dapat kita berlatih, melihat alam, melihat hujan turun, melihat matahari, bulan, bintang, lihat tumbuh-tumbuhan, semua itu melahirkan rasa kagum kepada Allah Ta'ala. Ya. Dalam diri kita ni pun dah cukup banyak dah. Ya. Macam saya pernah sebut, ya. Tinggi saiz kita ni pun dah nikmat besar dah. Anugerah Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi manusia tinggi, tak boleh masuk pintu surga ni. Ya. Saiz kita ni dah berhenti, jahannam tu berhenti dah. Kalau saiz kita ni macam tumbuh-tumbuhan, saya ni 53, tumbuh macam kok kelapa 53 tahun. Tinggi mana dah tuan-tuan agak? Nak naik kereta apa? Rumah mana nak duduk? Ya. Seluar apa nak pakai? Jadi seorang yang berbeza saiz pun dah susah dah hidup kita. Betul tak? Susah hidup kita. Allah Ta'ala bagi kita saiz kita tu berhenti. Sampai 5 kaki, berhenti. Siapa nyuruh dia berhenti? Kita tak fikir ke benda tu? Siapa suruh dia berhenti? Dalam tubuh ni lagi banyak lah, beratus-ratus benda. Kalau kita fikirkan, kita akan rasa kamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.